بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Pertama sekali tuan-puan, alhamdulillah kita sama-sama diberi kesempatan pada pagi ini untuk kita sambung kembali pengajian kita ataupun modul kita. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung tajuk ataupun kitab yang pertama. Kitab yang pertama, kitab Sulamus Sibyan, kitab fiqh, muka surat 40 dalam tajuk 18 jenis orang yang haram berkahwin. 18 jenis orang yang haram berkahwin. Tajuk besar dia, perkara yang membatalkan wuduk yang terakhir. Itu tajuk besar dia. Kita duk bincang perkara yang membatalkan wuduk yang terakhir, iaitu sentuh kulit perempuan dengan kulit lelaki yang harus berkahwin. Itu dia panggil sentuhan yang membatalkan wuduk. Kita nak tahu jenis orang yang batal ataupun tidak wuduk, maka kita kena tahu 18 jenis mahram. Sebab 18 jenis mahram ini dia melibatkan 3 hukum dasar ataupun 3 hukum teras. Hukum yang pertama ialah hukum sentuhan yang membatalkan wuduk. Hukum yang keduanya adalah sentuhan yang haram. Kita tahu siapa yang boleh bersalan ataupun tidak. Dan hukum yang ketiganya ialah hukum aurah. Dia 3 hukum dasar. Jadi aurah ini ataupun kawasan yang haram ditutup, kita nak tahu siapa yang boleh kita buka aurah dan siapa yang wajib kita tutup aurah, maka kita kena tahu mahram, siapa mahram kita. Mahram ini orang yang haram berkahwin. Dalam kitab kita ini sebut simple tuan-puan, mudah untuk kita ingat, 18 jenis orang yang haram berkahwin. Itu basic, itu asasnya 18 jenis orang yang haram berkahwin yang melibatkan 3 hukum. Mahram ini dia haram berkahwin, wuduk yang tak batal, sentuhan yang tidak haram, boleh bersalam, dan aurahnya wajib dikatuk pusat hingga lutut saja. Ini dia panggil mahram. Ya. Sebab itu apabila kita nak salam tuan-puan ataupun nak tahu sentuh batal ke tidak, kita scan. Orang yang kita salam ini adakah mahram kita? Maka kalau senarai yang kita nak bincang ni 18 ni tidak ada dalam senarai 18. Maksudnya dia bukan mahram kita. Sentuhan yang haram, tak boleh bersalam, dan kalau sentuh batal wuduk aurah dia seluruh badan. Maksud kalau dia perempuan depan kita lelaki, maka seluruh badan dia mesti dia katuk. Okey, kita sambung. Muka surat 40 iaitu dan keempat. Keempat daripada 7 jenis orang yang haram berkahwin dengan sebab keturunan. Jadi 18 jenis tuan-tuan dia terbahagi kepada 3 sebab. Sebab pertama haram dengan sebab keturunan ada 7. Sebab yang kedua kita cover hari ini iaitu haram dengan sebab susuan 7, 14. Dan sebab yang ketiga haram dengan sebab perkahwinan, ada 4 saja. 7, 14 ni dia simple. Tapi yang kita akan fokus di belakang sana iaitu 4 sebab perkahwinan. Itu perlu kita fokus. Adapun 7, 14 ini dia simple saja dan kita pun maklum. Baik, yang keempat daripada 7 jenis orang yang haram berkahwin dengan sebab keturunan. Yang pertama ibu, yang keduanya anak, yang ketiga adik-beradik. Ibu kita termasuk mahram, aurah ibu kita dengan kita pusat hingga lutut saja. Yang kedua anak. Dan yang ketiganya ialah adik-beradik. Adik-beradik ini ada 3 kategori, adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa dan adik-beradik seibu.
3 jenis sahaja adik-beradik. Tidak ada tambahan. Tambahan itu apa? Adik-beradik tiri, kita dah bincang. Tidak ada adik-beradik tiri di dalam istilah agama ataupun istilah munakahah, tidak ada. Adik-beradik tiri itu sebenarnya itu tambahan orang kita. Dia bahaya di mana? Bahaya sangkanya apabila bunyi adik-beradik, kita sangkanya tak batal wuduk. Aurah dia tak perlu tutup. Tak boleh. Adik-beradik tiri itu dia tidak ada hubungan dengan kita. Hubungan keturunan tidak ada. Hubungan susuan tidak ada. Hubungan perkahwinan pun tidak ada. 3 sebat hubungan ini tidak ada. Maksud dia, adik-beradik tiri itu tidak ada hubungan langsung dengan kita. Dia bukan mahram. Sentuh yang haram. Tak boleh salam. Macam mana adik-beradik tiri? Anak isteri ayah kita. Ataupun mudah kita panggil anak ibu tiri kita. Jadi anak ibu tiri kita dengan kita, dia tidak ada hubungan. Dia dengan ayah kita je ada hubungan. Ayah kita kahwin dengan ibu kita, ibu tiri kita dah ada anak. Maka dia pun bawa lah sekali hidup dengan kita. Hubungan apa dengan kita? Tidak ada. Kita je buat, kita kata itu adik-beradik tiri saya. Tu kita tambah tiri tu. Orang Melayu je tambah. Dia ada mak tiri, anak tiri, adik-beradik pun dia tambah juga tiri. Tak ada. Yang adalah ibu tiri ada, anak tiri ada. Ibu tiri, datuk tiri, nenek tiri, moyang tiri. Itu ada. Dia panggil ibu tiri ke atas. Anak tiri ada. Anak tiri, cucu tiri, cicit tiri, ciok tiri, piok tiri. Habis tak boleh bilang dah. Tapi dia ada yang tu je. Ibu tiri ke atas, anak tiri ke bawah. Dia tidak ada adik-beradik tiri, tidak ada. Tu orang kita lah. Oh, kita mudah tak tahu nak panggil apa. Siapa ni? Ini anak ayah anak tiri ayah saya. Sepatutnya macam itulah kita kena cerita. Ini anak tiri ayah saya. Dengan you adik-beradik tiri kot. Dia pun tambah kod belakang. Tu memang kalau tambah kod belakang tu tak confident lah. Memang tambahan. Jadi adik-beradik tiri tidak ada dalam istilah munakahah. Apabila tidak ada, tuan-puan, dia hubungan dia seperti orang biasa. Salam pun tak boleh. Wuduk kalau sentuh batal. Dan aurah dia, paling payah tuan-puan nak jaga aurah. Dia tak boleh buka. Contohlah anak tiri ayah kita ni perempuan, kita lelaki. Hidup satu rumah, maka dia tak boleh buka tudung. Sebab apa? Sebab dia boleh kahwin dengan kita. Yang kita sebut bulan lepas bensan sebatang tu kan. Baik, kita sambung yang keempat. Dan keempatnya anak cucu. Ni istilah saja tuan-puan, payah tuan-puan. Istilah dia saja. Anak cucu bagi segala saudara lelaki engkau hingga ke bawah. Ini istilah bahasa lama. Bahasa kita tuan-puan apa dia? Anak cucu ni maksud apa? Maksudnya anak saudara. Maksud anak cucu ni ialah anak saudara bagi adik-beradik lelaki hingga ke bawah. Ni nak bilang anak saudara kita. Dia anak saudara ada 2, bapa saudara ada 2. Anak saudara ni tuan-puan, dia ada 2 angle. Pertamanya, anak saudara kita yang belah adik-beradik lelaki kita. Itu dia bilang hasil. Anak saudara daripada adik perempuan lain. Itu dia bilang hasil 7 tu. Kedua-dua anak saudara kita. Ini anak siapa? Anak adik perempuan kita ataupun kakak perempuan kita. Ini anak siapa? Anak aban kita ataupun adik lelaki kita. Islam dia asingkan. Baik, nombor 4 ni anak cucu bagi segala saudara. Maksud anak dan cucu. Dia bahasa lama dia ringkah tuan-tuan. Bahasa lama dia ringkah. Anak cucu ni maksudnya anak dan cucu bagi saudara lelaki. Maksud apa? Maksudnya bagi adik-beradik lelaki. Jadi anak bagi adik-beradik lelaki kita. Itu bahasa lama. Bahasa kita apa? Bahasa kita anak saudara lah. Kalau kitab moden tuan-tuan dia direct. Dia seteruh. Ini indirect dia panggil. Dia guna bahasa arah tinggi. Supaya kita otak kita bersambung. Kita nak guna direct. Terpaksa kita fikir. Apa anak dan cucu bagi adik-beradik lelaki kita ni? Maksudnya anak saudara. Anak saudara bagi adik-beradik lelaki hingga ke bawah. Maksudnya anak adik lelaki kita, anak aban kita. Jadi anak aban kita dengan anak adik lelaki kita itu dia panggil anak saudara kita. Jadi anak saudara ni ke bawah. Apa maksud ke bawah? Anak saudara, cucu saudara, cicit saudara. Itu ke bawah lah. Ciok saudara.
semuanya haram dengan kita. Maksudnya semuanya mahram kita. Tak batal wuduk, sentuh yang tak haram, boleh bersalah dengan cicit saudara kita, boleh bersalah dengan piuk saudara kita walaupun dah 4-5 lapis. Boleh salah. Baik, itu anak saudara. Ingat tuan-puan, anak saudara kita saja. Isteri dia tak. Kita duk kau semua, borong semua kita. Anak saudara kita perempuan. Contoh. Ambil kita dulu, contoh kita lelaki. Anak saudara kita lelaki datang rumah kita. Dia pun berkahwin. Bini dia anak saudara kita? Tak. Bini dia bukan anak saudara kita. Bini dia dengan kita tak boleh bersalam. Bini dia dengan kita batal wudu. Kenapa? Itu bukan anak saudara kita. Itu isteri anak saudara kita. Dia tak ada hubungan kita. Biasanya kita borong lah. Ni siapa ni? Anak saudara saya. Oh, anak saudara. Batuk boleh salam. Tak, anak saudara tu. Dia ada tak pula belakang. Anak saudara tu yang lelaki tu. Yang ni isteri dia lah. Itu bukan anak saudara lah. Bahasa agamanya, ini isteri anak saudara kita. Tu. Itu bahasa agama. Bahasa kita borong lah. Sama juga dengan perempuan. Kalau perempuan tu anak saudara dia yang perempuan, maka perempuan tu berkahwin dengan lelaki, maka lelaki tu bukan anak saudara, tak boleh bersalam. Okey, settle tuan-tuan. Yang kelima mudah, sebab yang keempat dan kelima ni dia pecah sahaja. Kedua-dua anak saudara, pecah di antara adik-beradik lelaki dengan adik-beradik perempuan. Baik, yang kelima, anak cucu bagi segala saudara perempuan. Saudara tu mana? Adik-beradik. Hingga ke bawah. Mana ke bawah tu? Anak saudara, cucu saudara, cicit saudara, piuk saudara. Okey. Maksud apa ni? Yang kelima, maksudnya anak saudara bagi adik-beradik perempuan. Yang tadi adik-beradik lelaki, yang di perempuan dia diasingkan. Anak saudara bagi adik-beradik perempuan ke bawah. Maksudnya adik perempuan kita ada anak dia, itu anak saudara kita. Kakak kita ada anak, itu anak saudara kita. Maka asingkan bilangan. Baik. Habis yang kelima. Yang keenam dan ketujuh, simple juga. Sebab apa dia pecah dua? Ibu saudara dengan bapa saudara ni daripada dua pihak. Daripada ibu kita dengan pada bapa kita. Itu yang ada 6 ke 7 tu. Kita tengok yang keenam. Yang keenam ni segala ni plural lah semua. Segala saudara bapa engkau. Dalam istilah agama tuan-puan, dia maksud saudara tu maksud adik-beradik lah. Asal dia adik-beradik. Asal dia saudara ni adalah adik-beradik. Orang kita, orang Melayu, apabila sebut saudara ni, maksudnya ada hubungan pertalian darah. Sama ada dekat ataupun jauh. Kita panggil saudara kita. Contoh sepupu, ni saudara saya. Sepupu. Ini dua pupu, saudara saya. Sebab apa? Ada hubungan pertalian dengan saudara, dengan adik-beradik. Tetapi dalam istilah agama, apabila sebut saudara, dia merujuk kepada adik-beradik kita. Adik-beradik. Itu spesifik. Tetapi secara umumnya, apabila sebut saudara, boleh digunakan juga saudara itu, orang yang ada hubungan pertalian darah, itu panggil saudara. Cuma kita tak boleh bilan. Makin lama hilang tuan-puan cara mengenali nasab, makin lama makin hilang. Sebab tu kita kena biasakan ilmu ini, ilmu nasab, ilmu keturunan ataupun ilmu networking ini kena biasa dengan anak-anak kita supaya anak kenal apa hubungan. Ini hubungan pertalian saudara. Ya. Apa hubungan? Dipanggil adik-beradik, bapa saudara, sepupu, dua pupu, tiga pupu. Tu layer-layer tu lah. Pupu-pupu tu panggil layer. Dua pupu, 2 lapis, 3 pupu, 3 lapis, 4 pupu, 4 lapis, 4 layer. Kalau 1 lapis, 1 layer, se tu satu lah, sepupu. Selapis dia panggil. Maksud apa? Lapisan pertama dia beradik. Kan kita dengan abang kita kan 1 layer, satu adik-beradik. Lapisan yang kedua, generasi yang kedua, anak kita dengan anak abang kita. Mereka itu dah generasi kedua. Layer yang kedua, lapisan kedua. Dalam istilah agama, lapisan kedua dipanggil sepupu. Pupu tu maksudnya lapisan. Se tu satu lapisan. Adik-beradik dia tak kira lapis lagi, sebab itu adik-beradik. Mula lapis itu, mula pupu itu apabila
anak generasi kedua dia panggil. Saya dengan Abang Roy adik-beradik, dia tak kira layer lagi. Dia mula layer bila? Lapisan kedua, generasi kedua. Generasi kedua mula dipanggil pupu. Generasi ketiga pupu, generasi keempat pupu. Itu dia ada satu pupu. Ni orang Kelantan je. Sepupu dia asal. Kan dia orang standard pun jadi sepupu juga. Maksud orang Kelantan ni tu makna satu pupu, satu layer, satu lapis. Dua pupu, dua lapis. Tiga pupu, tiga lapis. Empat pupu, empat lapis. Ini anak dua pupu, lagi pening tuan-tuan. Dia ada anak dua pupu, anak tiga pupu, cucu dua pupu, cicit dua pupu. Tu pening. Dia kena pakai draw di whiteboard. Dia simple je sebenarnya. Dia kena ingat lapisan tu, baru dia akan pecah. Dia akan pecah. Saya punya style tuan-puan di sana, di kampung, 3-4 ni sangat rapat. Dia punya kekuatan ukhuwah tu sangat rapat. Sebab apa? Sebab dia dirintis oleh orang tua kita. Antara budaya orang tua, dan budaya ini sebenarnya diambil daripada Islam. Memang sunnah. Orang tua dia bawa anak-anak dia ni ke rumah saudara untuk meneratkan hubungan anak dengan anak. Sebab itu dari segi Islamnya tuan-puan, apabila mati ayah kita, sunnah menjadi sunat hukum dia, bahkan afdal kita mengunjungi kawan-kawan ayah kita, apatah lagi saudara mara kita. Bukan saudara mara kita saja, itu afdal. Ini kawan-kawan ayah kita pun sunat kita kunjungi rumah kawan ayah kita. Dulu ayah kita mengunjungi kawan dia, mati ayah kita, kita pula kunjung kawan ayah kita. Ayah kita mati, kita kunjung kawan anak ayah kita. Itu dia panggil kedalaman tu. Sampai berlapis-lapis ukhuwah dia terjaga. Ada kadang-kadang tuan-puan, kenalan saya di kampung, rapat ini 3 generasi. Kenapa kami rapat? Rupanya datuk kami dulu, sama datuk. Datuk dulu, lepas tu ayah sama ayah rapat. Kenapa? Kerana dirinti oleh datuk. Kami generasi ketiga, anak, cucu. Kami cucu ni rapat. Kenapa? Dah 3 layer. Nampak tak? Sistem ukhuwah Islam itu dijaga. Sebab itu nak panggil apa? Nak hilangkan kekuatan Islam itu tuan-puan, salah satu cara ialah renggangkan sistem ukhuwah, rungkaikan sistem ukhuwah. Maka orang sudah tidak ada kekuatan, tidak ada sistem kekuatan persaudaraan, dan tidak ada lagi sistem kekuatan ukhuwah Islamiyah. Baik, habis. Dan ketujuh, serta tuan-puan, yang keenam, saudara ni maksud apa? Maksudnya adik-beradik bapak kita. Yang kena adik-beradik bapak. Apa maksud adik-beradik bapak? Iaitu bapak ataupun ibu saudara sebelah bapak. Yang kena tuan-puan bahasa kita, bapak ataupun ibu saudara sebelah bapak. Kita tahu ni siapa ni yang datang rumah? Bapak saudara saya. Tahu bapak saudara belah mana? Saya pun tak tahu. Tu pening tu. Kalau bapak saudara pun tak kenal, jam sangat tu. Ni hilang sangat-sangat. Tu kena bagi perkenalkan anak kita. Ni adik ayah ni. Adik ayah. Jadi dengan kamu, cerita ke anak, dengan kamu bapak saudara. Saya tahu adik ayah je. Dia tahu ini adik ayah saya. Hubungan tak tahu. Tu kena perkenalkan pada anak-anak kita. Hubungan itu bapak saudara. Kenapa panggil saudara? Pangkat dia ialah bapak kamu. Sebab kita kan bapak. Ayah kita ni bapak kita. Maka adik ayah kita itu pangkat dia bapak kita, kerana satu level dengan ayah. Kenapa bos saudara itu? Saudara itu dalam agama ialah adik-beradik. Apabila sebut bapak saudara, tahu ini saudara bapak kita ataupun saudara ibu kita. Maksudnya adik-beradik. Istilah-istilah ni kena biasakan dengan anak-anak. Saya tahu bapak atau ibu saudara sebelah bapak. Yang ketujuh mudah. Sebab apa sama? Iaitu bapa dan ibu saudara sebelah ibu. Dia asingkan. Bapa saudara dan ibu saudara ni belah bapa, nombor 6, dan nombor 7 adalah belah ibu. Mana dia? Dan ketujuhnya daripada 7 jenis orang yang haram berkahwin dengan sebab keturunan, segala saudara ibu engkau. Maksudnya semua adik-beradik ibu engkau. Dan segala saudara nenek engkau. Maksudnya ibu ke atas. Apa maksud ibu ke atas? Jadi bapa saudara kita ataupun ibu saudara kita ke atas. Macam mana cara bilang dia? Bapa saudara
datuk saudara, nenek saudara, moyan saudara, moyen saudara. Habislah. Kat tu je boleh bilan. Kalau ada lagi, boleh bilan lagi. Apa nama dia, tak kisahlah, boleh apa nama pun. Ya, umumnya kita boleh bilan setakat itu saja. Baik. Sebab kita hari ni mati awal tu pun, itu yang payah tak praktikal tu. Datuk ada. Nenek dah tak ada dah. Moyang jangan tanya. Lagi tak ada. Kalau orang dulu ni dia umur beratus tahun. Biasanya tu pun datuk masih ada, nenek masih ada. Kadang-kadang moyan pun masih ada. Moyan. Moyen lah. Moyan. Datuk, nenek, moyan. Moyen. Habis. Tu tuan-puan guna bahasa sendiri. Dia tak sama bilang ni. Ada bahasa dia. Bahasa ibunda dia bilang cara lain. Tapi tahulah dia punya lapisan-lapisan tu kita tahu. Saya pun dulu tu pun sempat dengan datuk saya sempat, nenek saya sempat. Datuk sempat masih hidup, saya masa sekolah menengah tu datuk saya masih hidup, dan moyem saya masih hidup. Maksudnya datuk nenek lah, kami panggil moyem, sebenarnya nenek. Kami panggil yen. Yen ni maksudnya atas pada datuk. Tapi sebenarnya atas pada datuk nenek dulu. Datuk, nenek. Moyan. Bau moyen. Macam saya dia terbalik sikit. Saya ni datuk saya ada, atas sikit tu nenek, tapi kami panggil yen. Yen ni moyen lah. Jadi generasinya sempat 3. Lapis atas saya tu mak saya, atas pada mak saya tu datuk saya, atas pada datuk saya nenek. Itu saja sempat. Maka tafriq. Sekalian itu, semua 7 ni, kita dah bilang 7 dengan sebab keturunan, tuan 7, ibu, anak, adik-beradik, cucu tu 2, cucu, anak saudara kita belah adik-beradik lelaki, anak saudara belah adik-beradik perempuan, bapa saudara dan ibu saudara belah bapa, dan yang ketujuhnya adalah ibu saudara atau bapa saudara belah ibu. 7. Kesemua ni, ketujuh-tujuh ini haram berkahwin, nikah. Haram nikah yang berkahwin lagi tiada batal wuduk bersentuhnya. Ada cerita 2 hukum teras, iaitu hukum berkahwin dan hukum tak batal wuduk. Settle. Anak saudara ke bawah. Anak saudara, okey. Anak kita, anak saudara tadi kan? Anak saudara dua-dua sudut tu, dua-dua anak saudara daripada adik-beradik lelaki, anak saudara daripada adik-beradik perempuan, dia ke bawah. Maksud ke bawah, anak saudara kita, cucu saudara kita, cicit saudara kita, ciok saudara kita, piok saudara kita. Boleh bilang sekali 5. Boh lagi apa? One-one ke apa? Setengah negeri dia boh one-one lagi. Saya sakat piok je. Ada setengah negeri dia boleh bilang lagi lepas piok tu. Boh lah apa-apa tu. Dia boleh. Mana apa? Anak kita satu layer. Layer kedua, cucu kita. Layer ketiga, cicit kita. Tu cicit apa? Itu kita. Lepas tu adik kita dia ada cucu dia. Tu dia panggil anak saudara tu. Anak saudara. Adik kita kan dia ada anak ke bawah kan. Tu dipanggil dengan kita anak saudara. Anak saudara, cucu saudara kita, cicit saudara kita. Tapi ingat, yang cucu saudara, cicit saudara ataupun anak ke bawah saja. Isteri dia tak. Jangan tertukar. Isteri dia tak termasuk. Kalau yang belah perempuan pula, suami dia tak. Okey, kita nak masuk subtopik baru tuan-puan. Sebab susuan 7 yang kedua. Dia adalah 14 7 7 4. 7 7 4. Kalau tuan-puan ingat cekak 18 ni tuan-puan, insya-Allah kalau dalam bab batal wuduk, 3 hukum ni teras ni, 3 hukum teras ni insya-Allah cekak. Mudah je, apabila orang tanya je, tuan-puan jadikan 18 ini formula dia. Apabila orang tanya, contoh orang tanya kita, ni isteri cucu saudara saya, boleh tak sentuh dengan saya? Dia dah pangkat cucu dah, bukan anak. Sebenarnya sama kan anak ke bawah, anak saudara ke bawah, cucu saudara, cicit. Walaupun lapis cicit dengan kita, tetap sentuh yang tak batal wuduk. Tetap boleh salam dengan dia.
Tetapi isunya, kalau kita tak tahu tuan-tuan, isunya ni isteri dia. Tu kena faham. Kita scan cucu saudara termasuk 18 jenis. 18 jenis. Sebab ni kita bincang ni 18 asas. Anak ke bawah. Anak saudara ke bawah. Sebab tu jadi 18. Kalau nak bilang dia bukan 18. Itu jadi ringkas tu anak saudara ke bawah. Jadi apabila timbul isu dia kata ini cucu saudara. Contohlah dia tahu istilah, kalau tak tahu istilah dia kena cerita asal lah. Korek ni atas dia ni anak saudara saya, lepas tu bawah saya tak tahu dah cerita apa. Walaupun dia tak tahu cerita, tapi kita tengok oh ini cucu saudara. Maka scan dalam 18 dia tu ada ke tidak cara dia. Kalau scan ada senarai dalam 18, kita tahu dia mahram kita. Itu cara dia. Yang ni mudah lagi tuan-tuan. InsyaAllah yang ni 7 ni mudah. 14 ni mudah. Yang complicated sedikit ialah 4 terakhir. Sebab tu 4 terakhir kita akan fokus sedikit. Kita akan elaborate lebih sedikit. 4 terakhir tu. Okey, kita tengok yang topik yang kedua, iaitu perempuan haram dengan sebab susuan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan boleh dengar kan? Speaker okey tak? Yang lelaki mungkin boleh lah. Yang perempuan boleh okey. Perempuan yang haram nikah dengan sebab susuan. Ini susuan tuan-tuan Susuan ni mudah saja, belakang susuan. Cuma kalau cak payah pun nak hukumkan susuan. Itulah kita perlu tahu. Cara nak nisbahkan anak susuan. Itu je. Tetapi cara nak bilang 7 tu dia simple. Di belakang tu susuan. Ibu susuan, anak susuan, adik-beradik susuan. Anak saudara susuan. Bapa saudara, ibu saudara, susuan. Tambah di belakang susuan saja. Okey, tengok. Adapun perempuan yang haram nikah, yang haram berkahwin dengan sebab susuan, lagi tiada batal wuduk bersentuh dengan dia, dengan susuan tadi, 7. 7. Seperti yang haram pada nasab juga. Samalah perempuan yang haram dengan sebab keturunan. Sama je. Dia punya susunan dia. Baik, dia tak bilang tu. Oleh kerana sama, dia tak bilang. Kita je bilang. Kita bilang sendirilah di belakang tu susuan. 7 tadi dia tak bilang dah. Sebab dia kata sama, yang ini seperti yang ini perempuan yang haram pada yang ini dengan sebab nasab juga. Iaitu kita tambah ibu susuan, adik-beradik anak susuan, adik-beradik susuan. Lepas tu pula lepas adik-beradik susuan tu panggil apa? Ibu saudara, bapa saudara susuan, belah bapa belah anak ataupun belah adik-beradik susuan lelaki, bapa saudara ataupun ibu saudara susuan belah adik-beradik susuan perempuan, macam tu. Cara dia. Anak saudara pun sama, 2 juga. Anak saudara belah adik ataupun belah aban kita. Belah dia panggil adik-beradik lelaki susuan. Ini anak saudara kita belah adik-beradik perempuan susuan. Settle. Cuma musannif nak cerita cara untuk menisbahkan ataupun cara untuk nak hukumkan seseorang itu jadi susuan. Itu kena tahu. Bukan mudah jadi susuan. Dia ada peraturan dia ataupun dia ada undang-undang dia. Baik. Bermula kaedahnya, tiap-tiap perempuan yang beri menyusu, ini dia panggil formula untuk nak nisbahkan susuan. Tiap-tiap perempuan yang beri menyusu kepada kanak-kanak itu, jadilah ibu kanak-kanak itu. Tiap-tiap perempuan yang memberi susu, adalah syarat tu. Dia akan belakang ada 5 syarat. Syarat macam mana untuk hukumkan susu ni jadi susuan itu, bukan semata-mata sekali bagi susuan terus jadi susuan. Tidak, dia ada 5 syarat. Tapi umumnya kita tahu bahawa tiap-tiap perempuan yang menyusukan anak itu, menyusukan baby itu, maka perempuan itu dinamakan ibu susuan dia. Dan suaminya, suami perempuan itu, suami yang mana? Sebab suami ada 2. Yang empunya laban itu, yang memiliki susu itu,
jadi bapa kanak-kanak itu. Perempuan, suami yang memiliki susu itu jadilah bapa kanak-kanak itu. Dan suami yang bukan memiliki susu itu jadi bapa tiri. Dia jadi bapa tiri susuan. Dia jadi bapa tiri susuan. Macam mana dia panggil suami yang mempunyai susu tadi? Suami yang mempunyai susu. Isu dia begini tuan-tuan. Walaupun jarang-jarang berlaku, tapi dia kena detail. Sebab kena detail di sini, kalau tersilap hukum, dia jadi tersilap di antara bapa tiri dengan bapa susuan. Bapa susuan dengan bapa tiri susuan. Kalaulah ibu tadi ataupun perempuan yang mengandung, diceraikan oleh suaminya. Apabila perempuan tu mengandung, suami dia cerai. Maka bila habis iddah dia tuan-puan melahirkan anak, semata-mata melahirkan anak, maka habis iddah. Tak perlulah tunggu nifas habis nifas, tak perlu. Boleh kahwin dalam nifas itu. Dalam tempoh nifas, walaupun tak habis lagi nifas, darah nifas belum habis, dalam pantan lagi dia dah boleh kahwin. Maka kita nak tahu tuan-puan, apabila dia menceraikan isteri dia ketika mengandung, anak dalam kandungan, of course lah kita tahu anak dia. Selepas dia melahirkan anak, habis iddah. Apabila habis iddah, boleh tak dia nak kahwin lain? Boleh. Contoh isu dia kahwin dengan orang lain walaupun tak habis pantan. Kahwin dengan orang lain, maka kita nak tahu isu dia, susu di dalam kantun itu milik siapa? Jawab dia tuan-puan, milik suami lama, bekas suami, bukan milik suami yang baru. Sebab itu, kalaulah dia menyusu dalam tempoh berpantan itu, dia menyusu orang lain, baby, dia bagi susu kepada baby lain, maka baby itu dinamakan anak susuan dia. Kita nak cari mana bapa susuan. Jawab dia tuan-puan, bapa susuan adalah bekas suami dia. Dan suami baru ini bukan bapa susuan dia, itulah bapa tiri susuan. Kenapa? Formula dia, kita tengok siapa milik susu itu. Tu dia panggil suami yang empunya, ini yang memiliki laban itu, memiliki susu itu, dialah bapa susuan dia. Jangan tersilap. Kalau kita tak tahu detail tuan, kita sangka bapa susuan adalah suami baru. Tidak. Nak tahu bapa susuan ini, kita tengok susu itu milik siapa. Susu dalam kantun itu milik suami. Ini kita pernah sebut sebelum daripada ini tuan. Jadi susu di dalam kantun isteri itu, dia bukan milik mutlak isteri, tidak. Dia milik suami. Sebab tu kena minta izin dengan suami untuk nak menyusukan anak orang lain. Kalau dia menyusukan anak orang lain tanpa minta izin dengan suami dia, haram hukum dia. Walaupun jadi susuan, tetapi haram perbuatan dia menyusukan baby lain tanpa minta izin dengan suami. Kenapa? Kerana susu dalam kantung dia pun milik suami, bukan diri dia saja. Diri dia tu milik suami dia. Habis. Suami baru. Maksudnya? Suami baru? Suami baru ambil susu. Ya, ada kes curi juga. Canggih soalan baru. Boleh ke tak suami baru nak ambil susu? Susu tu milik suami lama. Jadi nak kena minta izin tak susu tu? Ini soalan awak panggil apa? Soalan kebab. Okey. Soalan ni spesifiknya tak berani jawab lah. Sebab dia, kalaulah dia jima, dia kira jima. Dia kalau susu galu, kenapa punca kepada susu itu milik suami? Dia bermula daripada jima. Apabila jima, maka dia menghasilkan sebab yang boleh menghasilkan susu tu. Sebab yang boleh menghasilkan susu tu adalah dengan perbuatan asal suami lama tu, dia menjima, kemudian dapat anak. Lepas tu lahirlah susu. Jadi susu tu asal milik suami lama lah. Asal tak bolehlah nak ambil mudah-mudah susu tu. Tapi
Tak berani nak jawab soalan Abang Roy. Kita tanya Tok Guru dulu. Bagus ke tu soalan tu? Habis Okey. Maka siapa-siapa yang haram atas anak perempuan itu, mana siapa-siapa yang haram berkahwin. Maka ni kaedah juga. Maka siapa-siapa yang haram berkahwin atas anak perempuan itu. Jadi anak ni anak sebenar ni. Bukan anak dengan sebab susuan. Dan siapa-siapa yang haram atas anak suami itu, ini anak sebenar, bukan anak susuan, maka haram atas kanak-kanak yang menyusu tu. Dia nak tahu anak susuan ni macam mana hukum dia. Sama dengan anak sebenar. Anak susuan kita sama dengan anak sebenar kita. Apabila dia jadi sesusuan, maka level dia, taraf dia sama dengan anak kita, anak kandung kita sendiri. Sama hukum sama. Cuma faraid ialah tak sama. Maka haram atas kanak-kanak yang menyusu itu. Baik. Dan suami perempuan yang bukan empunya laban itu jadi bapa tiri kanak-kanak itu. Jadi bapa tiri kanak-kanak itu. Baik. Settle. Kita nak masuk subtopik yang ketiga. Ini yang kita nak fokus ya. Yang pentingnya adalah subtopik yang ketiga ini. Dia panggil sebab perkahwinan 4. Jadi 7, 14 yang depan itu dia agak mudah. Cuma kita kena fokus sedikit 4 di belakang. Ya. Okey. Nak jatuh hukum susuan itu ada syarat dia, tak dinyatakan dalam kitab kita ini. Baik, macam mana syarat untuk dia panggil syarat untuk menjatuhkan ataupun untuk menisbahkan anak ini jadi anak susuan. Macam mana? Kaedah umum kita tahu, apabila ibu ni memberi susu, menyusukan seorang baby, maka umumnya jadi anak susuan. Tetapi detail, ada berapa syarat untuk kita menghukumkan jadi anak susuan. Iaitu ada 5 syarat. Ada 5 syarat. Syarat yang pertama, air susu perempuan yang berumur 9 tahun takriban. Tak boleh ambil susu perempuan yang baru umur 8 tahun. Tak jadi susuan. Tak jadi susuan. Walaupun dia ada susu, contohlah, ada susu anak dara ni, belum kahwin lagi dia, tapi baru umur 8 tahun. Tidak dinamakan anak susuan. Walaupun contohnya 8 tahun pun dah ada susu. Contoh je lah. Maka tidak jadi anak susuan. Tetapi kalau 9 tahun ke atas, walaupun umur 12 tahun, walaupun umur 13 tahun, walaupun umur 14 tahun, walaupun belum kahwin, jadi anak susuan. Kalau ada susu walaupun belum kahwin, contoh saja. Secara adatnya kalau belum kahwin memang tak ada susu lah. Tapi contohnya kalau luar adat, seperti berlaku kepada luar biasa yang berlaku kepada Nabi kita, anak dara yang datang menyusukan Nabi kita, walaupun dia anak dara, oleh kerana Nabi nak menyusu, maka susu auto keluar. Ini dia panggil benda yang luar kebiasaan. Nak cerita apa poin dia? Nak cerita walaupun dia belum berkahwin, asalkan usia tempoh 9 tahun takriban ke atas, maka susu itu dikira untuk menisbahkan anak susuan, walaupun dia belum berkahwin. Macam berlaku kepada 3 orang Atikah yang datang melawat Nabi ketika Nabi masih baby, masih baru, masih orang panggil apa nama ni, baru lahir. Apabila dibuka sahaja untuk orang luar tengok, maka datang 3 anak dara yang kebetulan sama nama dan status sama. Kesemua 3 orang ini anak dara, kan kesemuanya nama sama, iaitu Atikah. Dia panggil 3 ibu susuan Nabi yang bernama Atikah. 3 orang ni datang serentak. Dan luar biasanya, apabila dia datang, dia tengok Nabi, datang melawat Nabi, tengok bayi ni, maka bayi ni ataupun Nabi ni, dia bagi signal. Mak dia faham, Aminah faham. Dia bagi syarat nak menyusu dengan Atikah 3 orang ni.
Maka ibu Nabi kata apa? Ibu Nabi kata, Nabi ni ataupun bayi ni, baby ni nak minta menyusu, bagilah. Lalu Atikah kata apa? Dia kata kami tak kahwin lagi, kami tak ada susu. Lalu mak dia kata apa? Confident mak Nabi, tak apa, dia minta bagi je. Apabila bagi tuan-puan, luar biasanya Nabi keluar air susu walaupun masih anak dara. Sebab itulah Nabi apabila dia besar, dia dewasa, dia bersabda, dia kata, ana ibnul awatiq, aku ini anak kepada 3 orang Atikah. Ibnul awatiq, anak kepada 3 orang Atikah. Maknanya Nabi nak cerita siapa ibu susuan Nabi. Ramai ibu susuan Nabi ni, ramai. Jadi settle yang pertama. Yang kedua apa dia? Yang keduanya, ketika keluarnya air susu itu, mesti perempuan daripada perempuan yang masih hidup. Tak boleh ambil, dia dah meninggal, tak boleh perah susu masuk dalam botol, tak menjadi susu, tak boleh nisbahkan susuan. Kalau dia dah meninggal, contohlah, dia dah meninggal dah, ketika meninggal itu diperah susunya untuk bagi kepada anak lain, ataupun bagi kepada anak dia, tak beri isu lah, bagi kepada orang lain, tak menjadi anak susuan. Karena syarat untuk nisbahkan anak susuan, mesti bagi susu itu dalam keadaan orang itu masih hidup. Dan syarat yang ketiganya, masuk susu itu ke dalam rongga dengan yakin. Ini kena yakin. Masuk ke dalam rongga, tak semestinya mulut, rongga hidung pun boleh, rongga telinga pun boleh. Contohlah anak ni, baby ni tak boleh masuk kok mulut, tapi boleh masuk kok susu melalui lubang hidung ni, dikira anak susuan juga. Bayi ni tak ada problem apa, tak kisahlah. Mulut tak boleh guna, maka hanya boleh digunakan hidung sahaja, boleh dikira juga, asalkan masuk susu melalui rongga secara yakin. Kena yakin, kena ibu tu yakin dimasukkan ke dalam rongga. Nombor 4, tuan-tuan, ada 5 cara. Nombor 4-nya ialah kanak-kanak itu belum sampai umur 2 tahun. Jangan 2 ke atas, belum. 2 ke atas tak ada dikira. Dia kena belum sampai umur 2 tahun. Jadi dia panggil sebelum 2 tahun. Kalau dah 2 tahun cukup ke atas, tidak dikira susuan. Walaupun bagi banyak. Dan last sekali, yang kelima ialah yakin 5 kali menyusu. Dalam bahasa Melayu ni lah, orang-orang kita dia tambah 5 kali kenyang. Dia buat kenyang. Dia panggil 5 kali kenyang. Tak disyaratkan kenyang, dia pasuk 5, yakin 5 kali menyusu. Nak bilangan kali tu yang kita kena tahu. Macam mana 1, 2, 3, 4, 5. Sebab itu kenapa ada relate dengan kenyam ni. Kebiasaannya pengiraan kali pertama 2, 3 sampai 5, kebiasaannya dia kenyam, dia stop. Tapi ada yang dia tak kenyam, dia stop, dia kira kali. Sebab tu kena faham, pengiraan kali itu poin dia, walaupun tak kenyam. Tapi orang kita kebiasaannya dia kata 5 kali kenyam. Sebenarnya yang fakta sebenar 5 kali menyusu secara yakin. Dan kita kena faham bagaimana cara pengiraan kali itu. Kali ni tuan-tuan, pengiraan kali bukan 1, 2, 3, tidak. Kadang-kadang 10 kali menyusu baru dikira sekali. Macam mana pengiraan dia? Pengiraan dia tuan-tuan, menyusu anak menyusu ni, dia menyusu dia stop. Ini kaum ibu je tahu. Kita ni teori je. Jangan tanya kaum bapa, memang dia belasah. Anak ni kenyam, anak lapar lagi. Kenyam je bapak ni. Anak menangis. Kenapa menangis ni? Menangis lapar. Bapak kenyang je. Okey, kira ni pengiraan 1, 2, 3, pengiraan pertama. Macam mana pertama? Dia isap, dia stop sekejap. Dia stop sekejap, dia relax. Dia akan sambung balik. Sambung kali kedua, belum dikira kali kedua. Masih 1. Masih 1. Sambung balik. Contohlah dia stop 2 minit, 3 minit. Dia stop. Dia rehat. Dia pun nak rehat juga tuan-tuan. Exercise pun. Nyuk. Ni sampai setengah jam. Dia berhenti. Sekejap dia berhenti 2-3 minit. Disambung. Disambung balik. Isap. Dia berhenti. Disambung. Isap. Bila nak kira sekali ni? Dah 5 ni. Apabila contoh 5 kali dah dia isap, lama dia stop.
Maka mak dia kata apa? Ni dah kenyam dah, dia tak sambung dah. Itu yang lahir istilah kenyam tu. Apabila dia stop tuan-puan, sama ada dia betul-betul kenyam ataupun tak kenyam, lama barulah dia sambung balik. Sambung balik itu dikira 2. Sebab tu saya sebut tadi, pengiraan 1 ini sebentuk yang betul-betul tahunya ialah kaum ibu. Macam mana? Dia nak lagi tak? Kaum ibu akan tahu. Dia nak lagi ni. Dia stop sekejap je. Dia sambung. Berhenti sekejap, dia sambung. Berhenti sekejap, dia sambung. Lepas dia sambung 5 kali dah, dia berhenti lama. Maka berhenti lama itu tanda kebiasaan. Ini kebiasaan. Kebiasaan dia dah kenyang. Kadang-kadang bukan dia kenyang. Dia letih, dia nak tidur. Bukan dia kenyang sangat pun. Dia letih, dia nak tidur. Dia tertidur. Lepas bangkit tidur, dia sambung balik. Itu kali kedua. Dikira kali kedua. Begitulah cara kedua nak kira kali ketiga. Itulah sampai 5. Sampai 5 kali. Jadi dalam fiqh tuan-puan, pengiraan ni penting. Banyak isu dalam fiqh perlu kita menguasai pengiraan. Contoh, 3 kali sunat basuh, 3 kali wudu. Mandi, sunat mandi basuhan sampai 3. Kali pertama wajib, mandi wajib. Kali pertama wajib. Kali kedua sunat, kali ketiga sunat. Macam mana pengiraan dia? Itu kena tahu pengiraan. Basuhan wuduknya ada sunat, bilangan wajib. Mandi ada sunat, ada wajib. Itu kena tahu, menguasai bilangan tu kena tahu. Yang kedua tuan, isu bilangan ini kena tahu pengiraan dia, iaitu pada basuhan najis. Kan kita bersuci najis. Tai apa-apa tak kisah. Kita buang, basuh. Kita kena tahu pengiraan dia. Sebab kali pertama tu wajib. Sunat dah suci, sunat kali kedua. Sunat kali ketiga. 3 kali je. Kalau basuh yang najis itu najis berat, 7. Kena tahu. Macam mana nak kira kali pertama? Kemudian nak diikuti kali kedua sampai 7. Itu kena tahu cara pengiraan. Tu. Jangan main bedah je. Sekali. Dah. 2, 3, 4. Dia main hantam je. Tak, dia bukan hantam. Dia ada cara pengiraan dia. Baik. Nanti masuk tajuk dia tu, Nanti kita akan masuk tajuk. Dia ada tajuk semua dalam kitab kita ni. Okey, boleh. 5 syarat settle tu, 5 syarat baru dihukumkan anak susuan. Kadang-kadang orang tak tahu ni tuan-puan. Umur dah 2 tahun lebih dah dia ambil baby ni, dia ambil untuk anak angkat lah. Jadi anak angkat ni bahaya tuan-puan kalau tak jadikan susuan. Kenapa? Kerana aurah dia payah dan sentuhan. Contohlah anak angkat ni, dia ini laki, kita ni perempuan. Apabila dia besar, dia panggil ibu kat kita. Duduk satu rumah, nak salam dengan ibu. Lepas tu pula aurah ibu. Jadi cara nak ambil anak angkat tuan-puan, jadikan susuan. Tapi kalau dah ambil anak 2 tahun lebih, tak boleh jadi susuan. Kerana dah lepas dah syarat yang diperuntukkan. Tu agak susah tuan-puan. Kalau nak bela anak angkat, kena cari yang below ataupun yang bawah 2 tahun untuk memudahkan hukum. Habis. Okey, kita masuk satu topik. Adalah lagi masa tuan-puan, kita break dalam 10:30. Ini pentingnya ni. Qala al-musannif rahimahullahu taala, adapun perempuan yang haram dengan sebab berambilan. Ini bahasa lama. Bahasa kita dipanggil dengan sebab perkahwinan. Berambilan ni sebab perkahwinan itu 4 jenis orang. Ini penting ni. Kita akan fokus satu-satu. Maksud berambil ni bahasa lama tuan-puan. Bahasa kita perkahwinan. Apabila kita kahwin seorang perempuan, maka ada hubungan dengan kita. Kita ambil seorang perempuan, kita kahwinkan dengan dia, maka ada hubungan dengan ibunya. Hubungan apa? Hubungan dengan sebab kita kahwinkan dengan anak dia. Kita berkahwin dengan anak dia, maka hubungan dengan ibu. Apa nama ibu tu? Itu dipanggil ibu mertua. Maka ibu mertua hubungan dengan sebab perkahwinan. Bahasa lama dia panggil berambil-ambilan. Kita ambil seorang perempuan jadikan isteri kita, maka dengan ibu dia tu ada hukum. Dengan sebab apa? Dengan sebab ambil anak jadi isteri. Itu bahasa lama. Bahasa baru, dengan sebab kita berkahwin dengan anak dia, maka dengan ibunya ada pertalian. Apa pertalian? Bukan pertalian darah, bukan. Bukan pertalian susuan, bukan. Pertalian melalui ikatan perkahwinan. Tapi ada 4 saja.
Itu kena tahu tu. Memang ikatan perkahwinan dia bedah siapa adik ipar. Adik ipar haram, tak boleh sentuh, boleh salah dengan adik ipar. Kenapa? Ini adik saya, tapi ipar belakang. Kan saya dah kahwin dengan kakak dia, takkan adik tak boleh pegang. Mudah-mudah dia. Ini penting, hubungan pertalian. Dia pun tahu hubungan pertalian, tapi dia borong. Macam kita borong anak saudara lah. Anak saudara datang, bawa bini dia. Laki tu anak saudara kita. Tak apalah. Dengan bini dia pangkuk sekali. Tak boleh pegang bini dia. Kan bini anak saudara saya. Takkan tak boleh pegang. Anak saudara laki. Ini bini, kan nama bini tu. Bini ni kasar tu pun bahasa saya bini. Isteri. Nanti tu apa kata, apa ustaz ni main bini-bini ni. Bahasa saya lembut. Orang kampung saya panggil isteri, pelik dia tu pun. Tak layan. Cakap KL masuk kampung dia tak layan. Ada satu kawan saya, dia orang KL lah, dia pergi menjual. Ceritalah buat produk ni, cerita orang pakat senyap tak layan. Lepas tu dia pun, laki dia orang pandai cakap Kelantan. Dia pun suruh laki dia cakap Kelantan, terus orang dengar. Dia kata orang sini tak faham bahasa KL. Dia faham bahasa KL, cuma dia tak orang panggil tak attract. Dia buat dengar tak dengar aje. Pengguna bahasa dia, terus dia terkejut. Terus beli. Kalau bini dia jual tak laku dia kata. Habis. Yang pertama apa tuan-puan, dia ada 4 saja. Pertama daripada 4 jenis bab perkahwinan ini, mak tiri engkau. Ibu mertua di belakang. Mak tiri dulu. Jadi ibu tiri kamu. Engkau ni kamulah, ibu tiri kita. Iaitu, ni kena tahu ibu tiri tuan-puan. Apa dia ibu tiri ni? Iaitu tiap-tiap perempuan yang telah ni maknanya pernah, yang pernah berkahwin dengan bapa kamu, ibu tiri kita, walaupun dia dah bercerai. Tu batu kena tahu, faham makna pernah tu. Yang telah di sini makna yang pernah berkahwin dengan bapa kamu. Tiba-tiba jodoh tak panjang, bapa kita dah bercerai. Jangan panggil ni siapa ni? Bini bapak saya. Bukan, itu ibu tiri kita sampai kiamat. Yang kata ni isteri lah, bekas isteri bapak saya. Jangan panggil bekas isteri bapak saya. Itu adalah ibu tiri kita sampai kiamat, walaupun dah bercerai. Dia tetap pertalian ni tak putus. Dia panggil tidak ada tidak ada istilah bekas ibu tiri, tidak. Sebab tu hubungan dengan dia tak batal wudu, sentuh yang tak haram, aurah dia macam ibu kita, walaupun bapa kita dah meninggal, walaupun bapa kita dah ceraikan dia, tetap sama. Tu jangan kita ingat dulu ni ibu tiri saya lah, tapi sekarang ni tak ada dah. Dia tetap sampai kiamat, macam ibu kita. Dia kekuatan di mana tuan-tuan? Kekuatan di ikatan, bukan di jima'. Bukan, jima' tu lain, nanti kita akan cerita anak tiri. Kekuatan dia bukan di jima', tapi kekuatan di ikatan perkahwinan dengan bapa kita. Orang yang pernah ada ikatan perkahwinan dengan bapa kita, dialah ibu tiri kita. Tu dipanggil ibu tiri ke atas. Ibu tiri kita, nenek tiri kita, datuk tiri kita, nenek tiri kita, moyang tiri kita, moyang tiri kita, dipanggil ke atas. Sama. Okey. Tiap-tiap perempuan yang pernah berkahwin dengan bapa kamu, atau ni ke atas, dengan nenek engkau sebelah bapa dan sebelah ibu, sama. Belah ibu kita pun sama. Ibu kita pun kan ada datuk dia, samalah. Datuk tiri juga. Ibu kita kan ada nenek dia, samalah, nenek tiri. Maka keluar hukum, maka haram lagi tiada sah engkau berkahwin dengan mereka itu. Tu dia panggil orang haram berkahwin. Dengan siapa? Dengan ibu tiri. Lagi tiada batal wudu engkau bersentuh dengannya. Dan
jikalau bapa dan nenek engkau tiada wati akan dia sekalipun. Dia panggil wayah, nak menolak, tidak disyaratkan wati. Itu isu lain. Wati itu anak tiri. Ini tak syarat wati. Walaupun bapa kita tuan-puan, dia semata-mata sah akad nikah, kita terus boleh salam dengan ibu tiri tu. Bapa baru je selesai akad nikah, tak ada buat apa lagi, kita terus celapak. Tak sabar dah, seronok sangat dapat ibu tiri, terus pergi salam. Tak haram. Kenapa? Kerana semata-mata akad nikah bapa kita dengan dia haram dengan kita. Maksudnya mahram dengan kita. Apa maksud mahram? Sentuh yang tak batal, aurah dia pusat dengan lutut saja, dan wuduk tak batal. Tu dipanggil semata-mata akad. Baik, maka tiada haram atas engkau ibu mak tiri engkau. Ini isu ni tuan. Dan saudara mak tiri engkau. Dan ibu pak tiri engkau. Dan saudara pak tiri engkau. Dan anak mak tiri dan anak pak tiri engkau yang bukan saudara engkau, yakni saudara seibu sebapa, maka batal wuduk engkau bersentuh dengan mereka itu. Maka ni tafriq. Ni yang silap ni tuan-tuan. Okey. Kenapa dia lahir hukum ni? Takut kita tersilap. Ramai orang tersilap tuan-tuan. Ni saya akan buat formula tuan-tuan, mudah. Okey. Ni dia nak musannif ni, dia nak perincikan hukum. Sebab takut ramai tersilap. Tersilap macam mana? Mak tiri itu okey. Takut dia sangkakan mak tiri ke atas. Kan mak tiri kita ada ibu dia. Itu yang orang Melayu panggil nenek tiri juga tu. Itu yang kesilapan istilah di sisi orang Melayu. Ibu tiri tuan-puan, clearkan. Ibu kita okey dah. Ibu kita kan dia ada ke atas juga. Ibu kita ada nenek, itu okey. Tapi ni kita nak bincang ibu tiri ni. Ibu tiri dengan nenek tiri ni, dia lain tuan-puan, dia lain. Tuan-puan jangan tersilap. Ramai orang tersilap macam mana? Baik, ibu tiri kita, dia ada ibu dah? Ada. Contohlah ada. Jangan tuan-puan kata, jangan tanya ustaz, saya ibu tiri pun tak ada. Nak tanya nenek. Contoh je lah. Ibu tiri kita ada tak? Ibu dia ada. Apabila ibu dia ada, dipanggil datuk. Kita panggil datuk lah kan. Ibu, datuk, nenek. Datuk dulu baru nenek kan. Datuk dululah. Datuk baru nenek. Baik, ibu tiri, dia ada ibu dia. Yang jadi isu dia tuan-puan, ibu kepada ibu tiri kita juga kita namakan datuk tiri. Itu silap, bukan. Kalau kita tak tahu hukum, kita bersalam dengan ibu kepada ibu tiri kita, panggil datuk. Kita panggil datuk, bukan datuk tiri kita. Tidak, itu bukan datuk tiri kita. Tetapi istilah orang kita, dia tak tahu nak panggil apa. Dia main bedal. Ni apa ni? Ibu kepada ibu tiri saya. Panggil apa? Panggil datuk tiri ya. Memanglah ada orang Melayu takkan nak panggil makcik, panggil lah nek. Kita pergi melawat panggil nenek lah, kan? Ni nenek. Nak cerita dari istilah agama, istilah kita ni okey lah. Istilah agama. Jadi itu bukan datuk tiri tuan, bukan. Dia mudah nak ingat tuan-puan formula dia. Kalau ibu tiri, diri dia saja yang haram. Ibu tiri saja. Dia tak ke atas, dia tak ke bawah, dia tak kiri kanan. Dia perkiraan ataupun cara kita nak mengenal seseorang dari sudut munakahat tuan-puan, dia ambil kira dari sudut tiga perkiraan. Pertama, ke atas.
Perkiraan pertama dia panggil ke atas. Perkiraan kedua ke bawah. Dan ketiganya hawashi. Ni istilah. Hawashi maknanya kiri kanan dia. Adik-beradik dia lah. Kita tu ada adik-beradik dah? Ada. Adik-beradik kita. Tu dia panggil dalam istilah hawashi kita lah. Yang kedua, kita ada anak. Ya. Anak ke bawah. Tu pengiraan dia. Kita ada bapa. Ya. Bapa ke atas. Itu pengiraan dia. Baik. Kalau ibu tiri, tuan-puan, dia berbeza dengan keturunan. Keturunan memang dia ambil kira. Keturunan, tuan-puan, kalau anak ke bawah, bapa ke atas. Nampak tak? Dia ambil kira. Kalau keturunan, dia haran sampai ke atas. Dia haran sampai ke bawah. Kalau keturunan. Tetapi kalau perkahwinan, ingat, dia tak semestinya ke atas. Adalah ke atas tapi tak banyak. Sebab tu dia kena tahu formula. Kalau ibu tiri, ingat, hanya diri dia sahaja yang haram dengan kita. Dia tidak ke atas. Maknanya ibu ke atas. Tidak. Ibu kepada ibu tiri kita bukan mahram kita. Boleh berkahwin dengan kita. Batal wuduk dengan kita. Sentuh haram. Tak boleh bersalam dengan ibu kepada ibu tiri kita. Kenapa? Kerana dia tidak ada pertalian dengan kita. Yang ada pertalian setakat ibu tiri kita saja. Memang itu diperuntukkan. Pertalian kita hanya ibu tiri. Ibu dia tidak ada pertalian. Datuk dia tidak ada pertalian. Nenek dia tidak ada pertalian. Begitu juga perkiraan kedua, tuan-puan. Anak ibu tiri ke bawah tidak ada pertalian dengan kita. Anak ibu tiri kita dengan kita. Yang kita sebut tadi. Orang Melayu panggil anak tiri kan? Tidak. Sebab itu anak ibu tiri kita, orang Melayu panggil anak tiri, dalam bahasa agama dipanggil anak kepada ibu tiri saya. Apa hubungan? Tidak ada hubungan. Sebab itu boleh berkahwin dengan mereka. Sentuh yang batal wudu. Aurah dia seluruh badan. Kiri kanan pula. Kiri kanan dia. Siapa dia? Adik-beradik. Adik-beradik ibu tiri kita. Ni yang kadang-kadang kita panggil mak saudara ni. Ibu tiri kita. Ni siapa? Adik ibu tiri. Ni siapa? Abang ibu tiri. Maka adik-beradik ibu tiri kita tidak ada pertalian dengan kita. Salam, kalaulah dia jantina berbeza, tak boleh salam. Takkan tak boleh salam? Ini anak tiri kakak saya ni. Ya, kerana anak tiri kakak saya lah tak boleh salam. Kalau anak kakak saya boleh salam. Dah ada teri di belakang tak boleh. Itu. Betul-betul kena fokus yang ni, tuan-puan. Okay, settle. Mudah aja. Kalau tanya formula macam mana nak ingat? Tuan-puan ingat, ibu tiri sahaja. Dia tak ke atas, tak ke bawah, dan kiri kanan pun tak. Itu bahasa agama. Kalau bahasa kita, tuan-puan gunalah bahasa sendiri. Ibu tiri saja, adapun nenek, ibu dia ke atas, tak haram dengan kita. Anak dia ke bawah, tak haram dengan kita. Dan adik-beradik dia tak haram dengan kita. Maksudnya boleh berkahwin lah, tak haram. Okay, settle. Yang saya sebut tadi, tuan-puan, agak-agak tuan-puan di mana yang kelirunya datuk ni, tuan-puan? Sebenarnya datuk tiri ada. Datuk tiri ada. Tetapi bukan isu di tempat itu. Kan ibu tiri kita, dia ada ibu dia. Maka ibu kepada ibu tiri kita bukan datuk tiri kita. Tidak. Datuk tiri kita dia berada pada tempat lain. Mana sebenar datuk tiri kita, tuan-puan? Datuk tiri kita ada? Ya, ada dalam istilah agama. Nenek tiri? Ya, ada dalam istilah agama. Iaitu isu dia, tuan-puan, datuk lelaki kita. Datuk lelaki kita. Kan ada datuk ni dua lah, perempuan pun panggil datuk juga, panggil tok, lelaki pun panggil tok. Datuk lelaki, datuk perempuan. Datuk lelaki ni kahwin dua. Kahwin isteri pertama dia adalah datuk kita. Isteri pertama datuk kita. Datuk saya kahwin dua. Tu saya boleh cerita. Kalau tak kahwin pun saya boleh cerita lah. Dah mengaji tu puan. Boleh macam tuan-puan ni boleh cerita, dah belajar pun. Tak kahwin, tak perlu kahwin dulu. Jangan kata saya tak erti ustaz cerita datuk saya tak kahwin. Tu mengapu je. Datuk saya ni dia rajin. Isteri pertama dia adalah datuk saya. Kemudian dia kahwin seorang lagi dekat-dekat je. Jajahan kampung berbeza. Sebelah tu je pandai dia. Sebelah kampung bersebelah. Nenek saya pertama ni, ibu ayah saya lah. Kampung ni sebelah je dilintasi dengan padam. Dia mudah nak tengok anak dia kan. Lintas jauh gitu je. Tapi balik tak pun. Tu ayah saya marah, merapu dia kata ayah aku ni. Dapat kau isteri muda tak balik. Itu pas
soal dia lah tuan-puan, jangan dia cerita lebih-lebih lah. Kemudian datuk saya ni dia kahwin seorang lagi, maka itu adalah datuk tiri saya. Itu datuk tiri yang sebenar. Itu datuk tiri sebenar, bukan ibu kepada ibu tiri kita. Itu bukan. Jangan silap faham tuan-puan. Kalau orang tanya datuk tiri macam mana dalam agama, datuk tiri dalam agama ialah datuk lelaki saya berkahwin dengan perempuan lain, maka itu ialah datuk tiri kita. Kenapa jadi datuk tiri? Sebab itu adalah ibu tiri ayah saya. Ibu tiri ayah saya. Ya, ibu tiri ayah kita tu datuknya. Dia duk pening pula. Bukan ibu kepada ibu ayah saya. Bukan. Yang terbalik tu kan. Ibu kepada ibu tiri ayah saya tak ada kaitan pun. Habis boleh bro. Kalau bro tak boleh, bro kena praktikal dulu. Payah nampak sangat dulu mudah nampak. Dia main besan sebatar pun ada. Dulu dia buat betul. Dalam kampung tu nampak. Ini besan sebatar. Sebab anak dia sama anak dia kahwin kan. Nampak besan sebatar macam ni. Kita mana ada besan sebatar gini? Tak ada. Besan sebatar tak ada. Salin pakaian tak ada. Dulu kan dia salin tikar. Salin tikar tahu bro? Tak tahu. Tak ada Melaka. Melaka tak salin tikar. Salin tikar ni, isteri dia tu meninggal. Kemudian dia kahwin dengan adik isteri dia. Dia panggil salin tikar. Tikar sama. Adik-beradik je. Dulu buat. Dia adalah rahsia tu kenapa dia buat. Sebab dia tak nak anak dia tu. Sebab anak dia dengan mak saudara dia rapat. Kalau dia kahwin lain, jadi anak dia tu dia macam liar. Dan bahasa agama dia panggil liar. Jadi kita sunat cari nak kahwin anak kita sesuai dengan ibu tu. Anak boleh masuk. Jangan buatlah ni nak cerita je. Wan ada intai pula. Jadi kalau anak tu tak sesuai dengan isteri, tu tak sunat kahwin. Nak kahwin jangan sah lah kahwin pun. Nak cerita. Sebab tu ada orang isu kenapa dia kahwin dengan adik ipar. Memanglah Allah nak kahwin macam tak ada perempuan lain lah. Itu hujah dia. Sebab dia nak pada orang lain. Tapi nak cerita orang dulu kenapa dia kahwin dengan adik ipar. Jadi ada rahsia dia dalam agama. Antara rahsia dia ialah dia nak jaga anak dia. Anak dia ini supaya dia tak liar. Dia maksudnya dia dengan perempuan lain dia agak payah nak masuk. Dengan mak saudara dia dah biasa macam mak sendiri. Lebih kepada hikmah dan rahsia untuk jaga kemaslahatan hati anak-anak dia. Baik, habis. Okey, sambung sikit lagi tuan-tuan. Formula kita dah tahu, kita nak break nak habiskan sikit lagi. Okey. Saya dah baca je tuan-tuan dari sudut panggil umumnya tuan-tuan dah tahu formula tu. Paling penting formula tadi Okay, dia nak hurai saja. Tafriq. Tafriq ni maknanya pendetailan. Maka tiada haram. Tiada haram ni boleh berkahwin. Boleh berkahwin, batal wuduk. Dengan siapa? Dengan ibu mak tiri engkau. Inilah ibu kepada ibu tiri kita. Ibu kepada ibu tiri kita. Itulah yang kita panggil datuk tu. Boleh berkahwin dengan datuk. Dengan datuk kita je panggil datuknya, bukan datuk kita pun. Jadi boleh berkahwin dengan ibu kepada ibu tiri kita. Ibu tiri kita umur 20. Ibu dia baru umur 25. Contoh saja mana nak dapat macam tu. Contoh. Ibu tiri kita umur 20. Ibu tiri kita umur 40 lah. Baru nampak sikit. Umur 20 tu memang dah tak jadi. 40. Dia nak kahwin dengan umur 40. Boleh? Boleh lah. Dia kahwin dengan siapa? Kahwin dengan ibu kepada ibu tiri dia. Boleh. Sah kahwin. Contoh macam mana isu dia? Contoh tu. Isu dia, ibu tiri dia ni bapak dia meninggal. Apabila bapak dia meninggal, dia bela ibu tiri. Dia bela ibu tiri, jaga ibu tiri dia. Bagus dia ni, jaga ibu tiri dia. Apabila dia jaga ibu tiri dia, rupanya ibu tiri dia ni jaga ibu dia. Duk satu rumah. Payah dia nak jaga. Dia pun kahwinkan dengan ibu tiri. Ibu kepada ibu tiri. Jadi duk satu rumah. Ni siapa ni? Isteri saya. Ni ibu tiri saya. Hubungan mereka ni adik-beradik. Anak dengan ibu lah. Hubungan mereka, bukan hubungan kita. Hubungan kita ibu tiri saja. Ini ibu tiri saya. Ini ibu kepada ibu tiri saya. Merangkap isteri saya. Pelik tak? Pelik lah kita jangan bukan jangan buat, jangan mengaji. Yang penting mengaji dulu, buat tu memang jangan buat lah.
Habis. Dan haram ni haram sentuh dan haram lagi batal wuduk. Haram sentuh lagi batal wuduk. Dan tiada haram, ini boleh berkahwin, saudara mak tiri engkau, adik-beradik ibu tiri kita. Ibu tiri kita kan ada adik-beradik, tak haram berkahwin dengan mereka, boleh berkahwin dengan adik-beradik ibu tiri kita. Dan anak pak tiri sama, anak pak tiri dan anak mak tiri lah. Anak bapa tiri kamu yang bukan saudara kamu. Yang saudara kamu tu adik-beradik kamu, itu dipanggil adik-beradik sebapa. Sebab tu apabila orang tanya adik-beradik tuan-puan, mudah je, tuan-puan ingat 3 je. Adik-beradik dia tak banyak, bukan 4. Adik-beradik ada 3 kategori. Adik-beradik seibu sebapa, itu kategori pertama. Yang kedua, adik-beradik sebapa. Yang ketiga, adik-beradik seibu. 3 ni je. Sebab itu anak kepada anak tiri, ibu tiri kita, anak kepada ibu tiri kita, dia tidak masuk dalam kategori adik-beradik. Ini dia kata anak bapa tiri, anak bapa tiri ataupun dan ibu mana tadi? Dan anak tu, dan anak bapa tiri engkau yang bukan adik-beradik engkau. Kalau anak bapa tiri kita, adik-beradik kita, itu dipanggil adik-beradik seibu lah. Maka last penutup, maka batal wuduk engkau bersentuh dengan mereka itu. Siapa mereka itu tu? Sentuh dengan ibu kepada ibu tiri kita, sentuh dengan adik-beradik ibu tiri kita, batal wuduk. Sentuh dengan anak ibu tiri kita yang bukan anak ayah kita, sentuh dengan anak bapa tiri kita yang bukan anak ibu kita. Kalau anak bapa tiri yang dapat dengan ibu kita, itu seibu. Sentuh dengan mereka itu batal wuduk. Dan demikian lagi dinamakan mak tiri. Ini tak apa, kita tak huraikan. Iaitu tiap-tiap perempuan yang diwati akan dia oleh bapa dan nenek-nenek engkau akan dia dengan wati yang bukan halal dan bukan haram, seperti wati akan dia yang fasik nikahnya dan wati syubhah. Wati fasik ni, ini rosak nikah, iaitu nikah yang tak cukup syarat, tak cukup syarat sah sebenar. Dia panggil tersilap ambil wali. Itu pun dikira juga tersilap wali, maka fasiklah akad nikah dia. Maka dipanggil juga ibu tiri, panggil apa, nenek-nenek tiri juga. Diiktiraf sebab dia tersilap, bukan sengaja. Sengaja tu zina. Sengaja dia tak iktiraf. Kalaulah wati yang tersilap, tu wati syubhah, ataupun wati yang tak cukup syarat nikah, dia nikah tak cukup syarat. Contohnya syarat wali tak memenuhi, wali tersilap ambil wali, itu dipanggil wati yang fasidah, ataupun wati daripada akad yang fasidah, maka dikira ibu tiri kita juga. Ini detailnya akan datang, wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan, bulan depan kita akan sambung. Dan kedua, perempuan haram berkahwin dengan dia itu dengan sebab berambilan itu mak mertua engkau. Ini pun kena ingat formula lah, mak mertua. Ya. Mak mertua ni dia lain sikit. Formula dia lain sikit. Kalau ibu tiri tu, dia ibu tiri saja, tak boleh. Dia tak ke atas, tak ke bawah, kiri kanan. Tapi ibu mertua dia beza sikit. Dia ke atas tapi tak ke bawah, kiri kanan pun tak. Kiri kanan mana adik-beradik dia. Lepas tu kadang-kadang bahaya kita, datanglah adik mak mertua kita, tu lo kacau tu, nak salang kita tu. Dia kata kita anak saudara dia. Anak saudara dia pula, menantu. Yalah, anak saudara. Ni menantu adik saya dia. Yalah, dia adik mak mertua kita. Dia kata ni menantu adik saya. Menantu adik saya tu siapa? Anak saudara lah. Sebab adik saya ada anak. Jadi anak adik saya tu anak saudara saya. Anak saudara saya kahwin. Jadi isteri anak saudara saya dengan saya tu, orang panggil apa? Orang panggil anak saudara lah kita. Bahasa kita. Ni sebah dengan kakak kita, memang dipanggil menantu lah. Ini menantu kakak saya, ini menantu adik saya. Oleh kerana bunyi tu apa, menantu adik, borong tu macam menantu dia. Yang boleh menantu dia, ini menantu orang, mana boleh pegang pula. Wallahu a'lam. Tak ada soalan tuan-puan Tak tahu nak tanya sebab pening.
Tak tahu nak tanya ustaz, dia terpening, tak tahu mana hujung mana pangkal. Tak apa tuan-tuan, pening itu slow-slow oleh kerana dia biasa baru-baru kita nak main. Ataupun tak tahu nak tanya kerana semua tahu. Dua tu je. Semua tahu, complete. Wallahu a'lam. Kita beri seperti biasa tuan, lebih kurang 15 minit. Kadang-kadang kita bedal sampai setengah jam. Paling lama apa tuan, dia kena masuk pukul 11 tu paling lama. Sebab kita 11.30 ke 11.40 dah break dah. Kita masuk awal boleh berhenti awal. Wallahu a'lam. InsyaAllah dalam masa 20 minit lah. 20 minit.